Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Terima kasih kepada Wan Sufiana Putri selaku pensyarah uh, teknologi dalam pendidikan subjek EDUPD 2053. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan analisis penghasilan GC yang telah saya bina melalui model Ensure yang merangkumi media pengajaran yang telah saya hasilkan dalam PDP. Kita akan pergi ke slide yang saya sediakan. Baiklah. Penggunaan dalam penghasilan GC ini adalah kelas saya, iaitu 4 Abu Bakar, Sekolah Agama Taman Cendana. Baiklah. Ini adalah muka paparan, muka hadapan kelas saya yang mana di sini terdapatnya nama kelas dan nama sekolah. Selain itu, terdapat stream, classwork, people dan grades. Dan saya akan terangkan satu persatu berkaitan dengan GC. Baiklah, apa yang kita lihat di muka hadapan GC, stream ni adalah tempat di mana kita semua menerima info-info terkini berkaitan dengan kelas yang saya bina. Seperti pemakluman tentang terdapatnya kata-kata aluan seperti selamat datang ke kelas 4 Abu Bakar. Mari kita lihat. Okey, di dalam pendekatan ini saya menggunakan video sebagai kata-kata aluan, kata-kata ucapan selamat datang kepada kelas saya. Ini adalah bahagian stream. Okey. Seterusnya kita akan pergi pula ke dalam classwork. Di dalam classwork, apa yang terdapat? Di dalam classwork, adanya material ataupun input-input yang berkaitan dengan subjek yang saya ajar. Seperti tayamum di bawah bidang ibadat. Tayamum di bawah bidang ibadah. Saya huraikan kepada
4, iaitu adanya pengenalan, adanya pengertian, adanya nota tayamum, dan yang terakhir adanya penutup. Okey. Kalau kita lihat satu persatu, setiap bahan, setiap pengenalan yang saya lakukan, dalam pengenalan saya menggunakan pendekatan bergambar. Okey. Saya meminta pelajar semua sebelum mulakan pelajaran, lihat dulu gambar yang telah saya sediakan, iaitu gambar berkaitan dengan tajuk pelajaran hari ini. Dan mereka perlu kaitkan dengan pelajaran hari ini. Seperti bermusafir, tiada air, dan orang sakit. Ini adalah tentang pengenalan. Okey, kita pergi seterusnya iaitu pengertian. Tajuk yang kedua, pengertian. Di dalam pengertian ini, saya menggunakan pendekatan pendekatan video. Jadi pelajar-pelajar akan menonton video sebagai bahan bantu mengajar. Apa itu tayamum? Tayamum ialah menyapu lembu tanah yang suci dan kedua tangan ke siku dengan niat dan cara tertentu. Okey. Bahagian pengenalan adalah saya menceritakan kepada pelajar iaitu berkaitan dengan apa itu tayamum. Apa itu tayamum? Yang mana saya berkongsi kepada pelajar, mari kita teruskan pula pelajaran ini dengan menonton video ini. Kamu semua mesti suka kan? Kamu perhatikan betul-betul dan jangan lupa pakai tali pinggang dan topi dan keselamatan. Kita akan berlepas sebentar lagi. Itu antara ayat yang saya gunakan bagi pendekatan kepada pelajar-pelajar saya secara dalam happy lah, dalam keadaan berseronok, supaya mereka dalam keadaan tidak menerima arahan itu dengan rasa berat. Mereka terima arahan itu dengan keadaan yang mereka suka. Seterusnya, selesai sahaja pelajar-pelajar atau murid saya menonton video tayamum tadi, saya telah sediakan kuis. Yang mana kuis ini hanya tertumpu kepada pengertian tayamum tadi. Okey, hanya tertumpu kepada tayamum itu tadi. Dan kuis itu saya sertakan dengan arahan. Kamu semua diminta menjawab semua soalan di bawah ini. Pastikan kamu semua memilih jawapan yang betul. Siapa yang betul semua, Ustaz akan berikan gula-gula. Selamat menjawab. Ini antara arahan yang telah saya berikan kepada pelajar saya. Dan di sini kalau kita lihat adanya 3 kolom. Pertama, turn in. Yang kedua, icing. Yang ketiga, graded. Okay. Di sini turn in maksudnya
yang telah hantar. Hasil iaitu yang telah menerima tugasan tetapi dalam proses jawab dan sebagainya. Kredit pula adalah yang telah saya tanda. Antara kuis tersebut adalah ini contoh kuisnya. Pelajar letakkan nama pelajar. Kemudian soalan pertama, apakah pengertian tayamum? Pada soalan yang kedua, tepukan pertama menyapu pada anggota. Dan yang ketiga, soalan ketiga, menyapu kedua tangan hingga ke siku merupakan fardu tayamum ke berapa? Bilakah waktu membaca niat tayamum? Dan yang keempat, yang kelima adalah apakah maksud tertib? Seterusnya, kita pergi kepada nota tayamum. Ini adalah langkah yang kedua. Bermula tadi pengenalan, kemudian pengertian, dan yang ketiga adalah nota tayamum. Nota tayamum saya sediakan dua bahan. Yang pertama melalui bahan bacaan dan yang kedua adalah melalui tontonan video. Kita lihat satu persatu. Kita bermula daripada tayamum, iaitu daripada nota bacaan. Okey, di dalam nota bacaan ini pelajar-pelajar akan mengaksesnya melalui AnyFlip, iaitu satu aplikasi lain yang nampak menarik, yang nampak menarik dalam pembinaan slide ataupun sebagai bahan bantu mengajar. Okey, dari sini dekat sini adalah nota mari belajar tayamum bersama Ustaz Muhammad Haziq bin Muhammad Som. Saya. Okey. Tayamum. Pengertian tayamum bagaimana? Syarat harus tayamum. Ini adalah isi kandungannya. Pengertian tayamum, syarat harus tayamum, rukun tayamum, sunat tayamum, perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Kita akan pergi yang pertama iaitu pengertian tayamum. Iaitu pada bahasa dia adalah tujuan. Dan pada syarat pula sapu debu tanah ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan cara tertentu. Kemudian pelajar akan baca seterusnya iaitu syarat harus tayamum, iaitu tiada air, masuk waktu solat, uzur, gunakan debu tanah yang bersih, air untuk kegunaan lain, mudarat jika menggunakan air. Fardu tayamum pula, niat, pindah debu tanah pada anggota, menyapu debu tanah ke muka pada tepukan pertama, menyapu debu tanah ke tangan hingga ke siku pada tepukan kedua. Dan yang terakhir tertib. Fardu tayamum ini dijelaskan lagi secara terperinci, iaitu bermula daripada fardu pertama, iaitu niat. Niat untuk apa? Niat untuk mengharuskan ibadat seperti solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, iaitu dan disertakan dengan bacaan niat di sini. Nawaitu tayammuma li istibahati solati fardhi lillahi ta'ala. Yang bermaksud sengaja aku bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Fardu yang kedua pula adalah pindah debu tanah pada anggota, iaitu wajib disertakan niat semasa pindah debu tanah
Jika berhadas, perlu memperbaharui niat semula. Fardu ketiga pula, tepukan pertama, menyapu muka. Fardu keempat, tepukan kedua, menyapu kedua tangan hingga ke siku. Di sini pelajar akan nampak setiap perilaku, setiap gerak kerja, gerak aktiviti yang dilakukan. Fardu kelima iaitu tertib. Wajib didahulukan dengan menyapu muka daripada menyapu tangan. Tadi kita dah tahu anggota yang mula-mula disapu adalah anggota muka. Kemudian disusuli dengan tangan. Kemudian sunat tayamum iaitu menghadap kiblat, membaca basmalah, tanggalkan cincin, menjagakan jari semasa menepuk, menipiskan debu tanah, menyelati anak jari, menyapu muka dari atas ke bawah, berdoa selepas tayamum. Dan yang terakhir, perkara yang membatalkan tayamum iaitu segala perkara yang membatalkan wuduk. Sama seperti membatalkan wuduk. Yang kedua, mengetahui ada air. Dan yang ketiga, murtad. Sekian, terima kasih. Ini adalah buku ataupun nota yang telah disediakan saya di dalam pembelajaran GC, iaitu pelajar mudah untuk membaca dan untuk memahami pelajaran berkaitan dengan tayamum. Dan setelah pelajar membaca nota, pelajar boleh pula menonton tayangan video, iaitu tentang tata cara fardu tayamum. Lafaz niat tayamum, nawaitu tayamum istibahati solat fardu lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Okey, baiklah. Itu adalah contoh tontonan video berkaitan dengan tata cara bertayamum. Setakat ini jelas dengan penerangan saya? Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan. Okey. Latihan yang mana saya ada sediakan juga untuk pelajar-pelajar saya menjawab latihan berpandukan nota dan video. Ini contoh latihan 2, iaitu di bawah nota. Masih lagi kaedah yang sama saya lakukan adalah objektif. Soalan berkaitan objektif sahaja, iaitu sekadar pengukuhan. Okay. Dan yang terakhir, penutup. Penutup pula saya gunakan pendekatan ulang semula, iaitu yang pertama, mari tayamum ini adalah video lengkap daripada awal pengertian hinggalah ke akhirnya, iaitu tata cara tayamum, dan disertakan juga dengan bermain kuis di Quizizz, iaitu 1
platform lain, saya linkkan dengan pembelajaran saya di dalam GC. Berikut perkara yang membatalkan tayamum kecuali makan. Okey, di sini dia akan setiap ada pembahagian markahnya. Lihat secepat mana kita menjawab. Apakah erti tayamum? Iaitu tujuan. Kan? Di dalam kuisis ini, setiap orang tidak menerima soalan yang mengikut urutan yang sama. Saya buat dia secara random. Jadi tak ada pelajar yang boleh meniru. Fardu tayamum terbahagi kepada 5. Dan dia mengikut kepada kelajuan ataupun kefahaman anak murid itu. Syarat tayamum harus. Syarat harus tayamum iaitu pertama masuk waktu solat, yang kedua uzur. Ini kita bila dah tekan, kita kena submit kat bawah ni. Baru dia diterima. Dan dia mendapat adanya ganjaran kalau kita berjaya menjawab dengan baik. Dan kita juga boleh menggunakan di bawah sini iaitu ganjaran kita tadi. Aktifkan dia. Jadi kita akan tengok kat sini, berikut sunat tayamum kecuali membelakangkan, merapatkan, mengangkat tangan ketika sapu. Okey, di situ kalau kita lihat, itulah tadi. Yang inilah kita punya keputusan. Ataupun kalau anak murid kita main, inilah keputusan mereka. Berapa skor yang dia dapat, ranking ke berapa. Dan inilah cikgu-cikgu boleh tahu, saya boleh tahu sejauh mana kefahaman yang dia terima dalam pembelajaran yang telah saya adakan. Jelas tentang classwork. Kita masuk pula kepada people. Ini adalah anak-anak murid saya yang mengikuti kelas 4 Abu Bakar. Di sini saya boleh tambah mereka menjadi anak murid. Saya boleh tambah siapa saja menjadi anak murid saya. Dan saya juga boleh memangkah mereka seperti ini. Saya boleh buang mereka daripada menjadi anak murid saya. Kemudian kita pergi pada grades. Di sini adalah segala kuis dan latihan yang telah pelajar-pelajar jawab akan dimaklumkan di sini. Seperti ini. Kalau kita lihat cuma satu saja kerana seorang saja, iaitu Salihah binti Abdul Rahim ni telah menjawab kuis 1. Ini adalah contoh. Dan dia mendapat 4/10. Dekat sini saya telah gradekan dia. Dia mendapat 4/10. Daripada saya rumuskan. Untuk takhirnya saya rumuskan.
Bagi pembelajaran DC ini sangatlah mudah kerana pelajar-pelajar boleh melakukan pembelajaran kendiri secara kendiri dengan mengakses tanpa bantuan cikgu. Segala maklumat yang telah guru muat naik di dalam GC ini, pelajar-pelajar boleh menonton, boleh mendownload ataupun memuat turun ke dalam fail mereka sendiri. Seperti nota, seperti video yang telah mereka tonton tadi, mereka boleh memuat naiknya sendiri ke dalam fail pribadi mereka sebagai proses pembelajaran mereka. Dan kekuatan yang saya nampak di sini memberikan pelajar lebih dalam kognitif, iaitu mereka akan berfikir secara kritis bagaimana sesuatu itu untuk mereka menggunakan perisian tersebut di dalam classroom ini. Okay, di dalam Google Classroom ini saya ada berikan mereka soalan. Bagaimana mereka nak menjawab soalan di dalamnya? Bagaimana mereka nak mengupload kembali soalan ke dalam Google Classroom dan sebagainya. Dan saya mendapat maklum balas daripada rakan-rakan yang lain, iaitu ini contoh buah maklum balas saya. Okey, ni macam contoh borang maklum balas saya, yang mana borang maklum balas ini minta maaf. Okey, ini adalah contoh borang maklum balas saya. Saya berikan kepada kawan-kawan untuk melakukan soal selidik tentang maklum balas tentang bagaimanakah perisian yang saya isi ini, adakah mencapai ataupun tidak. Baiklah. Itu sahaja daripada saya. Saya mohon ibu kemaafan. Andai kata sepanjang pembentangan saya ini ada tersilap kata, mohon maaf daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mengundur diri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.